Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizza Muhammad. Oke, seperti biasa kita akan RMR. Dan aku tidak pernah lupa juga mengingatkan selalu mematuhi protokol dimanapun kamu berada. Di RMR kali ini kita akan mereaction ada 10 penemuan dan kejadian yang pelik dan heboh di Malaysia. Berarti kejadian langka nih. Iya, seperti kejadian langka dan menggetarkan, Berarti menghebohkan. Langsung saja kita reaction. Sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe. Nombor 10, Light Pillar. Pada tahun 2014, Sabah. kemunculan cahaya merah yang kelihatan di langit sekitar pantai barat Sabah mencetuskan misteri kepada penduduk. Cahaya seakan-akan garisan panjang itu dikatakan Seolah-olah muncul antara jam mau 8 terbelah hingga gitu ya. 10.30 malam. Kemudian Tapi- tersebar meluas menerusi media sosial. Sekali pandang, cahaya ini nampak macam The Eye of Sauron dalam filem Lord of the Rings. Cahaya itu dikatakan bukan saja dilihat sekitar Sabah, malah didakwa kelihatan jelas di Limbang, Itu Sarawak. juga. Cahaya ini sebenarnya adalah satu fenomena yang dinamakan light pillar. Light pillar adalah fenomena optik yang dibentuk oleh pantulan cahaya bulan atau matahari ke atas hablur ais dalam atmosfera selain terbentuk melalui sumber cahaya lain seperti lampu jalan. Dikatakan, fenomena light pillar ini juga pernah terlihat pada tahun 2006, 2017 dan 2020. Nombor 9, penemuan makhluk aneh. Kemunculan makhluk aneh di Sibu, Sarawak pada April tahun 2015 Borneo. mencetuskan Lagi. kegemparan dalam kalangan penduduk negara Tapi kok ini agak yang merinding bingung ya? memikirkan asal kejadian makhluk itu. Kalau light pillar tadi macam The Eye of Sauron, penemuan aneh ini pula seakan-akan Golem dalam filem yang sama. Makhluk aneh berkuku panjang dan tajam serta badan tidak berbulu ini ditemui sekumpulan pekerja ketika membersihkan ladang sawit di Jalan Bintango, Sibu. Seorang pekerja berkata dia dah rakan terdengar bunyi pelik sebelum ternampak seekor makhluk aneh kira-kira 10 meter di hadapan mereka. Namun, mereka menghalau makhluk ini balik semula ke hutan. Selang beberapa hari, makhluk ini ditangkap semula dan setelah diteliti, ia merupakan seekor beruang matahari atau sun bear yang tidak berbulu dan sedang sakit. Beruang ini dihantar ke Matang Wildlife Center di Sarawak untuk rawatan dan jagaan. Kan Sarawak, Sabah. Nombor Ada apa 8, ini di Sarawak siput dan sedut Sabah? naik ke darat. Pada bulan Ogos tahun 2021 ini, Oh, ular di 2021. media sosial mengenai satu Baru berarti kejadian Agustus. aneh di Pantai Klebang, Melaka. Melaka. Pantai pelancongan yang terkenal ini telah dibanjiri dengan kehadiran puluhan ribu siput sedut. Kejadian aneh ini menarik perhatian ramai, terutamanya penduduk kampung di sekitarnya. Walaupun kejadian ini masih menjadi tanda tanya, ramai orang yang datang ke sini dengan membawa pelbagai bekas seperti beg plastik, besen, baldi dan mangkuk untuk mengisi Orang siput tak sedut payah tadi. cari lagi nih. Namun, Tinggal ngambil sebaik aja, saja menjejakkan bawa kaki ke bak pantai, gitu. Bak mereka pula, hampa baskom. apabila siput sangat kecil dan tidak sesuai untuk dibawa pulang. Walaupun rezeki untuk membawa pulang siput sedut tidak kesampaian, namun mereka dapat membawa pulang sejumlah kecil lala dan remis yang mudah dijumpai di kawasan ini. Nombor 7, apa ini? penemuan bangkai besar aneh. Pada Mac 2018, seorang nelayan yang dalam perjalanan turun ke laut untuk menangkap ikan terkejut apabila menemui bangkai seekor haiwan aneh di tepi pantai Kuala Matu, Sarawak. Dia berkata pada mulanya dia terhidu bau busuk di sekitar kawasan pantai itu. Bagaimanapun katanya, dia tidak mengendahkan tentang bau busuk itu sehingga dia terpandang satu objek besar di tepi pantai tersebut. Sebaik saja menghampiri objek itu, dia terkejut mendapati ia adalah seekor ikan besar yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Saya pada mulanya ingatkan objek besar itu adalah longgokan jali ikan yang sudah rosak yang ditinggalkan di tepi pantai. Namun apabila didekati, rupa-rupanya objek itu adalah bangkai seekor haiwan yang besar, dipercayai seekor ikan paus. Tambahannya lagi, dia percaya bangkai haiwan itu telah dihanyutkan oleh ombak deras dan terdampai di tepi pantai berkenaan. Nombor 6, monyet selfie. Pada September tahun 2020, satu kejadian pelik pernah berlaku ke atas seorang pemuda di Batu Pahat, Johor. Kejadian ini berlaku apabila pemuda tersebut
kehilangan telefon pintarnya secara tiba-tiba. Oh, Pada awalnya, dia menyangka yang telefonnya telah dicuri oleh seseorang. Namun, pencuri berkenaan bukanlah seperti yang disangka. Biasanya, kalau kejadian mencuri ni, kalau bukan manusia yang buat, toyol lah yang buat, betul tak? Tapi yang mencuri telefonnya tidak lain tidak bukan adalah seekor Monyet. monyet. Pemuda itu mencari telefonnya di kawasan belakang rumah dan akhirnya terjumpa jauh ke kawasan dalam hutan. Telefon itu masih dalam keadaan baik, tapi screen protector sudah dicabut oleh monyet berkenaan. Apa yang menariknya adalah ketika dia memeriksa telefon pintarnya, terdapat beberapa rakaman video dan gambar yang dipercayai diambil oleh monyet berkenaan. Tak sangka, monyet pun pandai main phone ya, siap selfie lagi tu. Kejadian ini juga tersebar luas ke luar negara seperti UK, Belanda dan Jepun. Nombor 5, cahaya api di langit. Pada tahun 2020, seorang pengguna media Sabah. sosial memuat Gila. turunkan satu Di video Borneo berkenaan ada apa satu sih? fenomena aneh di langit di Sabah. Ni kok jadi Kelihatan 3 seperti warna satu gitu. garisan yang berwarna oranye seakan-akan cahaya api di langit. Setelah diteliti, fenomena ini dinamakan pelangi api. Pelangi api adalah fenomena optikal yang tergolong kepada keluarga ice halos, iaitu kristal ais yang terhasil daripada biasan matahari atau bulan yang berbentuk piring yang terapung di langit atau di celah-celah awan. Nombor 4, misteri ketuk pintu. Ini paling takut ni. Pada November tahun 2020, penduduk di beberapa kampung di daerah Sabak Bernam, Selangor diselubungi misteri apabila mendakwa diganggu dengan bunyi ketukan pintu rumah tanpa salam. Gangguan misteri yang mengganggu penduduk di kawasan Seram ini sih. bermula pada waktu malam hingga awal pagi. Pagi. Salah seorang penduduk di situ berkata, bunyi ketukan itu kuat seolah seseorang mahu masuk ke dalam rumah dengan cepat. Apabila saya intai menerusi tingkap, tidak nampak siapa yang ketuk. Ketukan itu menimbulkan persoalan dengan pelbagai ulasan daripada netizen. Antaranya mendakwa ada individu tidak bertanggungjawab sengaja melakukan perbuatan itu hingga tular di media sosial. Ada juga yang mengatakan gangguan ini disebabkan oleh jin yang lapar kerana tuannya tak bagi makan. Selain itu, ada juga beranggapan ianya berpunca dari pengamal ilmu hitam yang cuba menguji ilmu yang dipelajari. Saya jadi sih. Gangguan ini dikatakan bukan sahaja terjadi di Sabak Bernam, malah telah merebak ke beberapa daerah dan negeri yang lain. Nombor 3, awan tsunami. Pada Julai tahun 2018, satu Sabah. fenomena awan yang luar biasa kelihatan seperti ombak besar dan puting beliung di beberapa daerah di pantai barat Sabah telah menggemparkan penduduk tempatan. Keadaan gumpalan awan berkenaan disedari antara jam 7 pagi, iaitu ketika cuaca mendung sebelum disusuli hujan yang lebat. Gambar formasi gumpalan awan luar biasa ini dikongsi secara meluas di laman sosial. Pihak Jabatan Meteorologi Sabah berkata, fenomena awan kelihatan seperti ombak ni dikenali sebagai garis badai Borneo atau kumpulan ribut petir dan tidak membahayakan. Keadaan ini terbentuk di perairan dan pesisiran pantai sekitar barat Sabah pada awal pagi akibat tiupan angin dari arah laut yang menyebabkan awan kelihatan bergulung-gulung seperti ombak. Ia boleh berlaku akibat tiupan angin barat daya suatu kedaratan menjelang pagi. Fenomena ini bukanlah kali pertama dilihat kerana keadaan sama pernah berlaku pada tahun 2016. Di Sabah juga tuh. Nombor 2, penemuan spesies tumbuhan aneh yang baru. Pada tahun 2019, satu spesies tumbuhan aneh yang baru telah dijumpai di Terengganu. Spesies baru tanglung pari-pari atau fairy lantern ini dijumpai oleh Suzairi Zakaria, iaitu seorang juru gambar dan penyelidik bebas. Apa yang menariknya adalah pihak saintis dari Universiti Oxford dan penyelidik dari Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia menamakan spesies baru ini sebagai Tismia Siti Mariame, sempena nama Siti Mariam, iaitu nama ibu kepada Suzairi Zakaria yang pertama menjumpai spesies baru ini. Katanya, saya amat gembira dapat menamakan tumbuhan ini sebagai penghormatan kepada ibu. Dia berasa terharu setelah mengetahuinya. Beliau turut teruja apabila spesies baru ini menarik perhatian ramai sekaligus mengangkat Terengganu dan Malaysia sehingga dikenali di peringkat antarabangsa.
Penemuan baharu ini mendapat liputan lebih 20 negara, antaranya adalah United Kingdom, Itali, Rusia, China, Indonesia, Tapi kayak cantik Turki, gitu ya. Armenia dan lain-lain. Nombor 1, ikan naik ke darat. Pada Ogos tahun 2021, jemaah surau di Tanjung Karang, Selangor tergempar dengan fenomena ratusan ikan puyuh dari parit tiba-tiba naik ke darat berhampiran surau berkenaan. Rakaman video ini telah tular di pelbagai media sosial. Menerusi rakaman video ini, kedengaran suara seorang lelaki memaklumkan bahawa fenomena itu dianggap sesuatu yang luar biasa berlaku di surau berkenaan. Menerusi video ini juga, kelihatan ratusan ikan puyuh melompat ke darat di tepi surau, selain turut ditemui di dalam longkang surau. Video tular ini menerima pelbagai reaksi dan komen daripada netizen. Salah seorang mengatakan yang kejadian ikan puyuh naik ke darat ini merupakan fenomena biasa apabila hujan lebat yang menyebabkan berlakunya perubahan parameter air yang mungkin menjadi lebih berasid. Kejadian aneh ini juga pernah berlaku di Lahad Datu, Sabah pada Disember Sabah lagi 2013, di mana banyak ikan yang naik ke darat. Spekulasi timbul apabila fenomena ini dikaitkan kejadian beberapa hari sebelum tsunami besar di Bandar Aceh, Indonesia bisa pada jadi tahun sih. 2004. Namun, Jabatan Meteorologi mengatakan kejadian di Sabah ini tiada kaitan dengan tsunami. Intinya aku tertanya-tanya ada apa dengan Borneo sampai Sabah dan Sarawak itu beberapa kali masuk ke kejadian Yang aneh. tergetar Menghebohkan. bukan. Setelah beberapa kejadian yang cuma aku tahu tadi yang ngetuk-ngetuk pintu itu sih. Iya, Sampai itu itu aku tahu. ke Indonesia beritanya ada. Terus yang bangkai tadi sih. Ya itu aneh banget sih. Iya, tapi kok nggak mirip ikan paus ya? Karena mungkin udah tercampur-campur dengan Dengan pasir gitulah. Lumpur-lumpur gitu Heeh, juga. gitu. Tapi kenapa nggak ada orang sadar apakah itu terlampau jauh dari pemukiman? Sehingga kan sebenarnya tadi tuh bau juga nggak sih? Iya, Soalnya si nelayan tadi dia bilang dia sangka itu tuh adalah macam jaring ikan jaring gitu ikan yang udah rusak gitu ya. Tapi pas dia dekati malah bangkai ikan. Tapi dia tidak tercium baunya dia bilang tadi kalau tak salah. Terus juga ada aneh yang beruang matahari ya. Beruang matahari. Tapi itu kayak makhluk halus gitu gak sih? Agak serem ya. Iya, agak serem. Aku malah teringat jadi Harry Potter sih jadinya. Terus kalau yang cahaya-cahaya di langit tuh di Indonesia kayaknya juga beberapa ya terjadi juga gitu. Nggak nyangka juga, berarti kukira di Malaysia tuh nggak ada kejadian yang getar gitu ya, rupanya ada. Dan buat kalian, apakah kalian juga merasa pelik dan aneh kenapa di Borneo, Sabah dan Sarawak itu bisa lumayan banyak terjadi hal-hal yang menghebohkan? Contohnya aja di 10 ini hampir semua dikuasai, bukan dikuasai sih. Hampir semuanya di kejadian di Borneo gitu. Coba komen di bawah, kasih pendapat korang. Oke, terima kasih buat korang yang nonton. Jangan lupa korang buat nonton video kita di sini dan jangan lupa juga bantu like, comment, dan subscribe.